Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci mengisi ruang hati. Bagai dalam dingin rindu berdakapan, dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak rebah diri, duka menangisi, tanpa belas kasih disiksa saban waktu. Apa yang kau tahu? 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 Akhirat menggamit kisah silam, satu peristiwa Nabi bersendiri. Iqra diturunkan, Muhammad dikamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk Dia, membalasi kasih syukur dengan nikmat. Amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di dunia. Bacalah, tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan, risalah kebenaran untuk insan. Seluruh kasihnya telah Dia curahkan tulus suci mengisi ruang hati. Bagai dalam dingin rindu berdakapan, dengan kata syahdu kasih mesra bersatu. Apa yang kau tahu? 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 Bacalah, lihatlah dengan mata selami sanubari putaran panorama hidup ini. Bacalah tipuan mata hati, bisikan penuh mimpi, melamar kelalaian tidak henti. Suruhan larangan telah Dia sampaikan, jangan pilih haluan di muka. Kelak rebah diri, duka menangisi, tanpa belas kasih disiksa saban waktu. Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu?
sendiri. Iqra diturunkan, Muhammad dikamalkan, tersuratlah sudah kalam dari Tuhan. Sekian kalinya detik waktu berlalu, apa terus berbakti untuk dia, membalasi kasih syukur dengan nikmat, amal yang bertambah, hikmahnya kan ketemu. Apa yang kau tahu? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para penuntut Akademi Ratu Furqan, para pejuang-pejuang kebenaran. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah, ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, di atas segala nikmat dalam segala keadaan yang Allah telah pilih kita dengan kemuliaannya, dengan kelebihan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, memilih kita untuk terus duduk istiqamah, tuan-tuan. Berada di dalam ketaatan ini. Masya Allah. Ini bukan satu perkara yang boleh kita anggap biasa. Jangan kita anggap bila kita dah berada sentiasa di jalan ketaatan, jangan anggap biasa. Anggaplah ini satu ta'zim, kita mengagungkan Allah. Masya Allah, subhanallah. Kita kena benar-benar hargai, kita kena benar-benar appreciate, kita kena benar-benar nampakkan bahawa ini anugerah yang besar. Kerana Nabi SAW mafhum hadis mengatakan bahawa barang siapa yang Allah nakkan kebaikan pada seseorang itu, maka Allah akan berikan dia yufaqihu hafidin, kefahaman di dalam agama, tuan-tuan. Jadi kesilapan besar yang kita lakukan adalah apabila kita mengecilkan nikmat yang besar dan kita membesarkan nikmat yang kecil. Bagaimana tu? Kita membesarkan nikmat kurniaan dunia. Dunia pun nikmat tapi kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Sebesar mana pun pemberian dunia ni, sekiranya contoh malam ni anda dapat berlian contoh. Berlian ni perhiasan yang paling mahal lah ke atas muka bumi ni, berlian lah tuan-tuan. Tapi di sisi Allah tetap kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Kalau dari sudut harga tu mahal, ataupun dari sudut saiz. Katalah malam ni, mana-mana yang mungkin kata orang nak bagi hadiah, bagi apa? Bagi kapal terbang katanya. Inilah, setakat inilah yang mampu saya bagi ustaz. Kat ustaz saya boleh bagi hadiah kapal terbang.
Kapal terbang dia bagi hadiah kat saya. Mana tahu duduk dalam ni kan. Mana tahu billionaire terlajak ke. Ustaz, saya ada kapal terbang tak pakai tu. Ustaz nak ambil satu kan. Kita tercengang-cengang kan dapat kapal terbang. Pun kecil juga tuan-tuan. Kata seorang lagi pula, billionaire terlajak pula, dia bagi tahu Ustaz, saya ada bangunan skyscrapers katanya. Tak pakai Ustaz. Ustaz ambil lah Ustaz, nak buat apa-apa Ustaz ambil lah kata. Kan? Dapat hadiah bangunan tuan-tuan. Skyscrapers. Dekat Kuwait. Dengan Jeddah. Kuwait bukan Jeddah. Kingdom Tower kan. Tak tahu dah siap ke belum. 1.3 km. 1.2 km. Apa bentuk pun dunia ni, kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Tapi kita, dunia ni kita dapat konsisten dapat hadiah besar, kita rasa bangga lah. Allah bagi kita lah kata. Allah bagi kita lah hadiah besar. Tapi ketika Allah kurniakan nikmat iman, amal ketaatan, boleh duduk dalam majlis ilmu, tengah tu rasa macam biasa je. Hati-hati tuan-tuan. Maknanya belum kenal Allah lah. Kenal Allah tu kena kenal lah pemberian yang mananya Allah muliakan. Masa ni Allah boleh bagi kita boleh pancul solat. Allah bagi pula ada masa sibuk-sibuk kita boleh pula segar pula malam ni, ujung-ujung kuliah tem-tem nak, kalau siaran TV ni nak tutup dah ni. Siaran jam 10 tu, sebelum jam 12 tu dia ni lah dia. Yang hujung-hujung rating dah kurang. Dia bukan prime time. Ni waktu pukul 10:20 ni bukan prime time lagi ni. Ni mengantuk time dia panggil. Mengantuk time kan. Besok nak kerja lah, macam-macam hal lah. Tuan-tuan, sedang jemaah yang melukakan Allah Ta'ala, dapat nikmat iman tuan-tuan. Dengan mengaji ni apa yang bertambah? Harta bertambah ke? Isteri bertambah ke? Anak bertambah? Tak. Iman bertambah. Iman bertambah. Apa kesan iman bertambah? Apabila ada pertambahan dunia, dia tidak merosakkan. Itu penting iman bertambah. Ini bertambah duit, iman berkurang. Bertambah isteri, iman berkurang. Bertambah anak, iman berkurang. Makin serabut, aru biru. Ini dia tak ada apa-apa lagi, tapi setiap masa bertambah iman. Setiap masa ditambah lagi iman. Dengan apa? Dengan kefahaman. Malam ni, kita buat malam-malam, setiap malam ni buat apa ni? Asah iman. Asah, hari-hari asah. Sedangkan belakang parang lagi diasah lagi kan tajam. Ini kan iman tuan-tuan. Kalau dengar hari-hari tak bagi kesan, ya Allah, tak tahulah cakap apa. Kan, hari-hari duduk dengar. Kalau macam tu juga ditakut yang lama, malah kadang-kadang dengar hari-hari jadi bosan. Hati-hati. Bosan lah, malah tukar lain. Padahal pukul 10:30 dia tak buat apa pun. Dia tahu tidur lah. Kan? Dia dah jadi macam letih-letih. Habis. Sepatutnya makin lama buat, makin tajam. Makin buat, makin dia rasa sharp lagi. Patutnya bertambah iman. Bila iman bertambah, tuan-tuan, yang mana sifat iman kita turun naik. Kita ni orang awam. Orang awam, iman turun naik. Bolak-balik. Silap lagi bulan, tak balik-balik. Wa na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Terbalik pula tu kadang-kadang. Akhir zaman lagi macam-macam ujian, tuan-tuan. Ujian iman semua ni. Akhir zaman kita berhadapan dengan ujian iman. Bukan ujian kebendaan. Bab kebendaan nak cakap apa ada akhir zaman ni. Semua benda ada. Macam-macam ada. Cakap apa? Semua ada akhir zaman. Tinggal lagi iman dia tu. Ada macam tak ada. Bila kena uji, bersepai habis. Kena uji sikit, bersepai hilang. Tu ayat dia akhir zaman ni. Hati-hati tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah. Apatah lagi dengan kehidupan ni, Allah kurniakan kita duduk, mantapkan balik asbab musibah, kita mendekatkan diri dengan Allah. Inilah anugerah tuan-tuan. Orang biar kita susah, kemudian dapat ilmu tentang Allah. Itulah pemberian yang besar. Ramai orang susah, kemudian dia nak dapat apa? Dapat harta dunia. Kemudian dah senang dah dia. Dia sedang berada di ambang kesusahan yang lebih besar. Di saat susah tuan-tuan, anda tak persiapkan diri untuk mendapat satu pengisian dan dia panggil benteng. Sebab lepas susah senang. Ini adat kehidupan. Susah senang tuan-tuan. Tapi bila di saat susah tak ada benteng, kita tak isi tentang hati kita tuan-tuan. Maka di saat senang datang,
itu tumbang tu. Mungkin tengah hujan susah kita boleh bertahan. Oh, bertahan. Astaghfirullah, kita bertahan. Tapi mari hujan senang, tumbang tuan-tuan. Hujan buat mengantuk pun melayang dah. Oh, Ustaz mengantuk Ustaz, melayang dah. Tadi dah segar-segar bugar tu. Tapi bila start a'udzubillah dia, mula ngantuk. Ngantuk-ngantuk. Padahal tak ada apa pun. Kan? Baik. Jadi sedang jemaah menggunakan Allah Ta'ala. Khair. InsyaAllah. Pada malam penuh barakah ni, kita bertemu lagi. Kita akan sambung pengajian kita. InsyaAllah. Sebelum itu, untuk makluman lah. Ada jemaah kita ni baru saja kehilangan ataupun mak telah kembali ke rahmatullah, iaitu Puan Khairiyah dengan Puan Rosmawati. Puan Khairiyah ni baru tadi mak meninggal. Puan Rosmawati ni hari Ahad. Kita doakan moga-moga almarhumah dua-duanya, ibu kepada Puan Khairiyah, Puan Rosmawati ni ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang salihah dan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Dan jadikan satu keazaman untuk kita menjadi anak yang solehah. Anak yang solehah jika mahu kita berikan pahala jariah, panggil. Yakni memberi pahala kepada mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. InsyaAllah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Okey. Alright. Kita masih membincangkan dalam bab menyatakan sifat kekuasaannya. Menyatakan kekuasaannya. Diri menyatakan kekuasaannya. Baik. Malam ni saya nak bagi satu tamsilan yang nak kata mudah, taklah mudah. Sebab kalau mudah mesti kita dah nampak dah. Sebab tamsilan yang saya nak kaitkan dengan diri menyatakan sifat kekuasaannya. Memandangkan kena pula ni malam ni sahabat kita ni, kematian ibu. Kan? Jadi tamsilan ni saya nak tunjukkan kepada seorang ibu, tuan-tuan. Baik. Dan saya pernah tentu tajuk ini, cuma dalam bab ini, malam ini, saya nak bagikan satu penekanan yang lebih mendalam. Kerana kita sedang membincangkan tentang diri menyatakan sifat kekuasaannya. Diri menyatakan sifat kekuasaannya. Bukan diri menyatakan aku berkuasa. Tidak. Baik. Kalau kita lihat kepada silsilah ataupun salah silah kejadian manusia ini, silsilah kejadian manusia secara ringkas. Kita rujuk dalam Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat pada surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, kalau kita lihat, surah An-Nisa ayat 1. Apa kata Allah? Mari kita lihat. Surah An-Nisa ayat 1. Yang mana dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Min nafsin wahidah, diri yang satu itu bermula dari, itulah Nabi Adam AS. Dan وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa daripada dirinya dan dari kedua-duanya. Dan dari kedua-duanya Allah mengembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya. Ni nak kait malam ni. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan
Dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kata Al-Mufassirin, maksud meminta itu, menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah. As'aluka billah. Maknanya, dengan nama Allah, as'aluka billah. Ini dah jadi satu kebiasaan. Orang Arab ni dia as'aluka billah, dia mesti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya kan, ya Allah mengajak. Nama Allah ni jadi satu perkara yang tidak asing lagi. Apatah lagi dengan konsep kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau kita rujuk dalam kenyataan ataupun dalam perbahasan, dalam reference kita ini surah An-Nisa 1. Baik. Mari kita tengok. Dalam perbahasan ni sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita fokus terus kepada diri ni. Dalam pengajian ni, ingat, saya nak kait juga dengan masalah sikit. Bila sebut persoalan, masalah, tuan-tuan. Persoalan. Persoalan ini timbul bila kita tidak jumpa jawapan. Kalau ada jawapan, tak adalah soalan dah. Tak ada soalan lah. Okay. Baik. Masalah atau persoalan kehidupan itu bermula dengan masalah diri lah. Diri yang nak menghadapi kehidupan yang pelbagai cerita ni. Macam-macam lah kehidupan kan. Baik. Ni dah start saya cerita ni. Fokus kepada pengajian. Salin apa yang disampaikan. Tak faham, ujung-ujung boleh lontarkan soalan. Kalau saya nampak, saya jawab. Kalau tak nampak, minta maaf. Itu saja. Okey, perhati baik-baik. Bila mari bab perbincangan bab sifat-sifat kekuasaan Allah, bila mari bab perbincangan tentang menyatakan diri, sila perhatikan dengan baik. Berikan perhatian, sebab ini je masanya nak bagi perhatian. Banyak masalah kita ni lalai lara, sibuk dengan keadaan. Jadi kalau dalam kuliah pun dia masih sibuk dengan keadaan, bila lagi kita nak fokus dalam kehidupan? Okey. Baik. Khair. Jadi, soalan kepada persoalan. Soalan kepada persoalan sebab dia tidak jumpa jawapan pada diri. Sebab itu kadang-kadang ada yang bertanya tentang isu rumah tangga, ada isu kewangan, isu perniagaan, berbagai isu. Isu perhubungan. Yang ini siapa yang ikut kelas pagi Ahad tu, saya ada terangkan elemen-elemen kehidupan. Baik. Cuma kalau kita lihat di sini, sebelum kita cerita cabang-cabang kehidupan, ini cabang ni, yang ini cabang, furuk. Contoh pernikahan, tu furuk. Cerita bab ta'adud nikah lagi, tu furuk. Pecahan je. Usulnya adalah diri. Usulnya adalah diri. Diri ni yang akan menentukan, diri itulah yang akan boleh mengendalikan persoalan furuk tadi. Persoalan perkahwinan, diri juga yang kena hadapi, bukan orang. Persoalan perniagaan, diri juga. Persoalan perhubungan, diri juga. Maka adalah menjadi satu kerugian besar apabila seseorang itu tidak memahami tentang diri dia. Malah lebih parah, dia tanya tentang diri dia dekat orang lain. Orang lain pun, aku pun tak tahu diri kau macam mana. Macam mana aku pun diri aku pun aku tak tahu. Sebab tu timbullah persoalan-persoalan tentang furuk. Pasangan tak faham diri saya. Ustaz, suami saya tak faham diri saya.
Soalan saya pula, kamu faham diri kamu? Saya pun tak faham. Suami pun tak faham tentang diri dia. Baik. Jadi, apa poin yang kita nak sampaikan ni? Nak bagi tahu adalah sebelum kita duk sibuk dengan kehidupan yang bercabang-cabang ni. Sebab tu contoh malam ni Allah takdirkan duduk dalam kuliah ni. Sebab kita nak memahamkan dirilah ni. Kan? Suami nak buat pergi klinik. Puan Rosnah terpandang. Kecemasan. Allah yassir wala tu'asir. Moga Allah permudahkan, tidak menyusahkan. Barakah pengajian malam ni, pemudah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diri ni yang kita kena perhalusi, fokus tentang diri. Tapi kadang-kadang bila kita dok sibuk dengan furuk pecahan cabang hidup, maka dia tak ada masa, tak ada kesempatan, malah lebih bahaya Allah tak buka jalan dia untuk mengkoreksi atau muhasabah diri dia. Baik, bila kata nak muhasabah diri ni pula, bukan tengok apa yang dia hilang, apa yang dia tak ada. Saya ni ustaz dulu sekian-sekian, ustaz saya ni begini-begini, ceritalah orang buat dia macam-macam, si Fulan buat dia macam ni, si Fulan itu, saya ni macam-macam lah ustaz. Duk cerita keadaan dia. Sebenarnya, apa-apa yang kes-kes berbangkit ni, kluster-kluster yang wujud ni, dipanggil apa? Isu-isu ataupun kes-kes ni yang timbul ini, kes-kes baru ni dan dalam cabang-cabang ini adalah untuk memberi kita satu signal, petanda untuk memperkuatkan kembali diri agar seluruh perkara yang di luar ini tidak memberi kesan pada diri. Jadi sebaiknya kita mesti menumpukan balik kekuatan supaya kita tidak terkesan. Sekarang ni yang kita tak tahu macam mana nak bina kekuatan tu Ustaz. Sebab saya duk ulang-alik cerita keadaan yang mengganggu saya. Duk pening ke macam-macam keadaan. Tu dia. Jadi rupanya kalau kita lihat, dia tak jumpa jawapan tentang diri lah. Tak jumpa lah tentang diri dia. Diri ni apa Ustaz? Adakah saya ni dilahirkan untuk mulalah nyanyi lagu Tidak ku minta lahir ke dunia. Dia pun nyanyi. Tidak ku minta ujian begini. Adakah saya mula? Baik. Maka kalau kita lihat. Dan sebenarnya dan dia tak ada pula kaitan dengan sesiapa pun. Ni mesti. Dia lah ni Ustaz. Si Polan dia lah ni. Saya jadi. Ni sebab saya duduk dengan dia lah jadi. Nampak? Bila dia tak tahu jawapan tentang diri, dia duk kait, dia cari jawapan, habis semua orang dia kaitnya. Ni sebab keturunan dia lah. Macam-macam. Dia kait sana, dia kait sini. Ataupun dikata lain, menyalahkan. Mula mencari menyalahkan. Ini yang jadi masalah. Jadi persoalan tu jadi lagi besar. Sebab dia dah pergi kepada kes pandemik. Berjangkit. Dah berjangkit kepada masalah keluarga. Persoalan diri tak terjawab, persoalan keluarga tambah lagi. Tak cukup dengan tu, menambah pula tu. Menambah-nambah pula. Kan? Jadi maknanya, pandemik tu wujud. Pandemik tu wujud. Berjangkit ni wujud. Akhirnya, apa yang dia pegang, semua menjadi persoalan balik. Diri tu dah ada persoalan. Pegang keluarga jadi persoalan. Apa nak pada keluarga aku ni? Dia tanya balik. Kamu nak apa sebenarnya jemaah? Saya nak abang lah. Dah abang ada depan mata kamu ni. Kamu nak apa lagi? Dahlah, putus waya ni tuan-tuan. Putus waya nak memenuhkan permintaan si jemaah ni. Jemaah pun pening. Saya nak abang. Dah abang ada kat depan kamu ni. Kamu nak apa lagi? Macam-macam. Sebab apa? Dia lagi habis semua pegang. Semua dia pegang. Semua disoalkan. Pegang isteri disoalkan, dipersoalkan. Pegang anak menjadi persoalan. Semua benda menjadi persoalan. Dalam sekali, duk menung. Menung dah apa benda. Jadi bank soalan. Tu katanya saya nak tanya banyak Ustaz. Soalan saya nak tanya Ustaz ni. Kan?
Tiba-tiba mari sini tak boleh tanya. Sebab apa? Sebab kita nak bagi terus pada punca ataupun jawapan sebenar. Nampak? Bila kata fokus kena diri yang kena Allah tu, itu juga yang menjadinya, yang menjadi perbualan-perbualan. Tapi tak kena-kena, tak jumpa-jumpa. Sebab rupa-rupanya dia masih lagi berpihak kepada furuk tadi, pecah-pecahan tadi. Dalam sibuk-sibuk nak kena Allah tu juga, dia sibuk-sibuk cerita bab lain. Dia masih terikat dengan keadaan lagi. Sebab tu ada peringkat awal. Dalam pengajian kalau perhati mana-mana yang baru-baru, sila buat ulang kaji yang pengajian yang sebelum-sebelumnya. Ya. Adapun tak usah bimbang, saya selalu buat ulang kaji juga dalam pengajian. Walaupun tajuk baru, tapi saya akan kaitkan balik. Sebab pengajian-pengajian kita sangat berkait rapat. Semua bersangkut paut. Dia tak ada tajuk-tajuk yang independen dia je, tak. Baik, sebagai contoh. Bila kata kita buat kajian balik, kadang-kadang orang ni, dia sebut dia nak Allah, dia sebut nak kenal diri. Tapi sibuk dengan orang lagi. Dia sibuk cakap nak kenal diri, lala sekali diri orang je yang banyak nak kenal. Bila sebut je, tu teringat ke orang. Oh, kalau orang perangai ni macam ni, mana tak mau kenal diri lagi lah tu. Bila nak sebut kenal Allah, dia duk terfikir masalah lagi. Boleh ke? Nampak tidak? Sebab itu, dah peringkat awal, kita akan menafikan, kita bagi tahu keadaan-keadaan yang sedang dilalui itu dengan keadaan dunia dan seisinya. Hakikat dunia dan seisinya. Kita bagi tahu yang kamu duk kalut-kalut tu, ni bendanya sebenarnya, racun. Sampah, bangkai, benda yang tak dipandang pun menjadi benda yang ada pada diri kamu. Sebab tu kamu dihurung oleh perkara-perkara yang buruk, sebab kamu membawa kepada keburukan. Membawa dunia dalam hidup. Malah bukan bawa dunia, sebati dengan dunia. Lalu kita ceritalah dunia itu apa. Kemudian kita tanamkan balik kefahaman dunia ni apa. Susun balik, kita structurekan balik. Kita letakkan balik keutamaan, kita bongkar kebenaran dan membenarkan. Bongkar kebenaran, bukan bongkar perasaan. Orang sibuk nak bongkar perasaan ni, nak luah perasaan, tak terluah. Kita bongkar kebenaran. Tidak cukup dengan itu, tolong benarkan. Di saat kebenaran telah dibongkar, tolong benarkan. Walaupun pahit untuk ditelan. Qulil haq walau kana murran. Berkata benar walaupun pahit. Allah pahitnya Ustaz. Kenyataan ini. Apa kenyataan dia? Kamu sibuk mencari dunia. Sedangkan dunia sibuk nak meninggalkan kamu. Betapa tak setianya dunia ini pada kamu. Kamu sibuk nak mencari dia. Dia sibuk nak meninggalkan kamu. Satu. Yang keduanya. Kamu sibuk percaya kepada dunia. Tapi dunia sibuk nak menipu kamu. Dua. Allah bertubi-tubi kena tuan-tuan. Ya Rabbi, sakitnya Ustaz. Sakit bukan sebab kebenaran. Tapi sakit sebab salah kefahaman. Orang yang dah kenal, dah faham kebenaran, makin dengar, dia makin kuat. Orang yang baru-baru nak dengar, terkejut dia. Apa panggil? Melompat dengar. Tu. Dunia sibuk nak menipu kamu, kamu sibuk nak percaya dunia. Dunia langsung tak pernah pun kata, aku percaya kat kamu, Leman kata. Tak pernah dunia cakap macam tu. Dunia siap bagi tahu, aku ni tipu kamu. Leman kata, dak dunia. Aku percaya pada kamu. Dunia kata, lantak kamu lah Leman kata. Satu masa nanti kamu kenal lah dunia ni apa. Bila nak kenal? Bila kena tipu. Jemah tipu Leman. Baru dia tahu kamu jemah, kamu tipu abang punya. Dah, tak mau kenal. Tak mau kenal dengan ilmu. Tak mau kenal dengan pengajian. Bila dengar pula, duk rasa macam, ya ke? Oh, dunia pun kena juga Ustaz. Kena juga. Memang kena juga dia dengan dunia tu. Tu dia. Dah bagi tahu siang-siang dah. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini kesenangan yang menipu. Dia nak percaya juga. Dunia sungguh-sungguh nak tipu dia. Dunia sungguh-sungguh nak tipu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Baik.
Allahumma salli ala Muhammad. Ada sahabat kita datang. Okey. Baik, sambung. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, ini maksud dia. Kadang-kadang orang dia nak tahu sangat jawapan dunia ni. Dunia dah ada jawapan dah. Dunia dah ada jawapan. Ustaz, kenapa saya kena dengan dunia ni? Dunia ni penipu. Kamu nak percaya sampai bila? Kadang-kadang rapat dah kena pun. Dah ni masih lagi nak sanjung dunia. Contoh. Nah ini. Ini kaedah ni. Sebab tu jangan cari jawapan dengan dunia. Dunia dah tahu jawapan. Dah tahu dah jawapan dia. Buka Quran. Sebab tu dah pengajar awal dulu, kita banyak tekankan dunia tu apa. Kan? Kita duk sibuk nak percaya, dia sibuk nak tipu kita. Kita sibuk nak dekat dia, dia sibuk nak tinggalkan kita. Anytime tuan-tuan, dia nak tinggalkan kita. Kita cari duit punya lama. Berhempah pulas. Sekali hilang. Hilang begitu saja. Dengan begitu saja, hilang macam tu saja. Tak ada pun nak datang jumpa kita balik. Kita berhempah pulas cari duit tuan-tuan. Sekali dia nak hilang, hilang begitu saja. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Pening tuan-tuan. Baik, itu maksud dia ya. Jadi jangan cari dunia ni apa ustaz. Kenapa saya kena begini? Sebab dunia memang agendanya nipu. Itu saja. Siapa yang hidup dengan dunia, cari dunia, nak dunia, malah dia meletakkan dunia mesti ada, bermaksud anda mengundang penipuan demi penipuan, penipuan demi penipuan. Tu dia. Jadi, jadi tak payah cari jawapan kat dunia dah. Tak payah. Sebab apa? Dah ada jawapan. Soalnya sekarang, macam mana tak nak kena tipu. Tu saja. Kalau tak nak kena tipu, cari kebenaran pada diri. Tu je. Kalau tak nak kena tipu, cari kebenaran pada diri. Apa yang benar pada diri? Dunia. Dunia nipu. Muka nipu. Diri ni penipu. Anak penipu. Cakap nak tolong mak. Bila dia senang, dia pergi kira dengan mak dia. Sekarang aku bagi. Sekarang, anak tuan-tuan. Kita bapa. Saya juga bapa. Duk mikir duit untuk anak. Duk kita atur dia. Kita duk fikir ni cukup tak duit kat dia. Anak-anak bila ada duit, tak ada fikir cukup tak cukup duit kat mak tu. Entahlah, mak pun bukan guna banyak katanya. Kita jenuh simpan duit untuk anak tuan-tuan. Demi masa depan. Kita pun mandai-mandai demi masa depan. Anak langsung tak nyimpan untuk kita. Sebab apa? Anak-anak pun cakap, mak ayah tak ada masa depan. Anakku Sazali betul. Patut mak-mak lah, mak ayah lah anak-anak dia sibuk buat simpanan untuk mak ayah. Sebab masa depan tu, di mana? Akhirat. Buat simpanan mak, ini simpanan untuk mak ni. Mak dah buat dah simpanan untuk mak. Simpanan apa kamu ni? Ini untuk jariah mak ni. Saya dah buat autodidak 500 sebulan cukup. Ini pun sikit mak doakan ya. 500 ni jariah untuk mak ni. Mak dah sumbang kat sana ni untuk. Yelah, harapkan. Yelah mak lah kan nak kena cari duit. Bukan mak lagi, takkan mak nak cari duit pula. Biarlah mak yang cari duit untuk mak. Macam tu patutnya. Ni itulah nak agak anak-anak pun boleh jadi penipu. Harapkan isteri pun sama 2 kali 5 nipu juga. Nipu saya isteri. Iyalah, dia mana cari duit untuk suami? Kalau betul cari duit untuk suami, dia tukar nama harta-harta dia kepada suami. Tapi dia tak nak, dia tukar harta kepada anak. Ni contoh cerita tentang dunia ni. Ini bukan yang duk sedar ni. Yang sedar tak dia buat macam ni. Dia jadi baik. Kan? Ni cari duit. Dahlah duit suami pun dia ambil. Duit sendiri pun dia tapau. Duit suami pun dia kebas. Dia rapat dia ambil tuan-tuan. Suami kering kena perah. Harta tukar nama anak. Sebab apa? Tukar nama suami nyanyi. Nanti kan suami duk bantai. Dia pergi ke lain. Bagi ke anak. Anak pula bukan nak jaga isteri tu. Duk payah-payah suami juga yang terkiah-kiah jaga. Kalau nak mandikan jenazah, katalah isteri pergi dulu. Suami yang tak ada aurat dengan isteri. Anak ada aurat lagi. Anak ada aurat. Walaupun anak perempuan pun aurat tetap aurat. Suami tak ada aurat. Suami lah mandikan isteri patutnya jenazah. Sama juga kalau suami pula berkira dengan isteri. Isteri tak ada aurat dengan suami. Kalau kata jenazah kata suami, isteri mandikan. Patutnya lah. Tapi
Adalah masing-masing. Buat hal masing-masing, tuan-tuan. Dunia ni tak payah. Ni kalau saya buka cerita dunia ni, ya Allah. Perit dengar ni. Allahumma. Inilah kadang-kadang tu nak dikatakan dunia, nak cari jawapan dunia. Dunia dah ada jawapan. Ya? Dunia dah ada jawapan. Okey. Baik. Jadi sedang yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi maknanya kita nak cari kebenaran pada diri. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini rujuk surah An-Nisa tadi. Di sini Allah dah bagi jawapan pada diri yang satu. Yakni Allah jadikan min nafsin wahidah. Ini Nabi Adam AS. Saya buat Adam ni rujuk pada lelaki lah ya. Kalau sebut Nabi Adam AS bermaksud merujuk pada Nabi Adam AS. Dan Hawa itu perempuan. Dan zaujah min zaujaha. Zaujaha. Zauj. Zai waw jim. Tambah ta marbutah jadi zaujah. Ingat kan? Wahai para wanita. Ketika anda menjulang-julang cerita tentang wanita, ingatlah wanita takkan ada jika tiadanya Adam. Maka kalau anda cuba nak memisahkan hidup anda dan Adam, lelaki, anda tiada kehidupan. Kalau tengok dalam zauj ni, zauj itu suami, zaujah itu isteri. Dan dalilnya mengatakan lagi, Allah kata dari diri yang satu. Dari Nabi Adam AS, Allah jadikan Siti Hawa. Allah kata apa tadi? Allah bagi tahu wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa daripada dirinya. Dan ada perbahasan tentang Nabi kata dia tulang seumpama tulang rusuk yang bengkok. Umpama. Tapi menunjukkan itu kias sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebenarnya cerita tentang satu je, zauj. Cerita tentang Adam. Okay. Bila kata cerita tentang Adam lelaki, wanita ni daripada diri lelaki lah. Daripada diri lelaki lah. Baik, pada diri lelaki, maka Allah jadikanlah daripada lelaki itu mana Adam dan Hawa. Maka dalam rujuk surah An-Nisa, maka Allah kata apa lagi? Dan Allah kembang biakkan. Wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka dari Adam dan Hawa, ini Nabi Adam AS dan Siti Hawa, kemudian Allah kembang biakkan. Mana keturunan ni tanah itu daripada min turab, daripada tanah tu rujuk pada Nabi Adam AS. Kemudian daripada Nabi Adam AS itu jadinya Siti Hawa. Kemudian kembang biak itulah dipanggil air mani, tuan-tuan. Persenyawaan. Baik, mana jadi di sini saya nak kaitkan dengan ibu ni. Maka bila lelaki dan perempuan ataupun Adam dan Hawa, maka Allah kembang biakkan. Maka keturunan selepas ini Allah kuasanya daripada rahim ibu perempuan. Jadi wanita di sini nak bagi tahu tuan-tuan, menyatakan sifat. Take note baik-baik poin ni, penting. Poin ni sangat penting. Di saat Allah SWT mentakdirkan dengan kudrah iradat, menjadikan kita keturunan selepas itu daripada jalan rahim. Ini merujuk
kepada rahim ibu. Dan kenapa ibu ni diangkat begitu mulia? Kenapa? Kerana pada ibu ada perbincangan tentang rahim. Minta maaf cakap, sekiranya seseorang ibu itu tiada rahim, maka adatnya tiada kelahiran. Maka bila tiada kelahiran, maka tiadalah keturunan. Kalau kita lihat di sini, nampak, kita bila sebut rahim ibu, kita nampak ibu je. Sedangkan rahim pengasih, sebab tu ibu mempunyai sifat yang pengasih. Kenapa ibu lebih pengasih? Kenapa ibu lebih nampak lebih rapat dengan anak? Kerana padanya Allah nyatakan sifatnya secara terang-terang, tuan-tuan. Disebut dengan rahim ibu. Maka sebab itulah tidak boleh seorang anak itu derhaka kepada ibu bukan kerana ibu itu semata-mata. Tetapi ibu ini membawa sifat kekuasaan Allah Ta'ala yang mana dari diri ibu ini ada kelahiran yang asalnya mati, tuan-tuan. Jadi bayangkan daripada rahim itulah kita hidup. Maknanya kita hidup daripada, kalau ikutkan daripada kalimah ini, Allah. Allah yang menjaga dalam rahim ibu, bukan ibu. Ibu pun tak tahu macam mana duduk dalam tu, tak nampak. Kena pergi scan. Orang dulu tak ada scan, tuan-tuan. Siapa yang menjaga dalam kandungan rahim itu? Allah. Jadi ibu datang disertakan rahim, tuan-tuan. Sebab itulah menjadi satu kewajipan seorang anak memuliakan ibu, kerana ibu ini Allah mandatkan padanya itu rahim, dan lelaki daripada rahim ibu, lelaki daripada rahim ibu. Sebab itu isteri daripada lelaki, tapi lelaki daripada ibu. Cantik tak Allah buat? Seorang isteri itu datang daripada seorang lelaki. Kalau sebut tentang isteri, cerita tentang Adam dan Hawa. Hawa datang daripada mana? Daripada Nabi Adam AS. Maka isteri dijadikan daripada lelaki. Lelaki dijadikan daripada ibu. Maka mana duduk derhaka ni? Sebab tu kalau isteri, ibunya, katalah ibunya lalu daripada seorang lelaki, ibu mertua lah. Kenapa Ustaz? Ibu saya yang melahirkan saya. Memang ibu yang melahirkan kamu, betul. Tapi isteri, title kamu tu isteri. Isteri rujuk kepada perbincangan kejadian Hawa. Kejadian Hawa itu datang daripada lelaki. Sebab itu kalau tak ada lelaki, tak ada isteri. Jadi isteri tak usahlah nak mendungar hidung tinggi gitu depan lelaki. Walaupun Ustaz, lelaki saya teruk ya amat. Kamu daripada dirinya. Bukan perangai macam dia. Kena faham, perangai ni bab lain. Ni, dari dirinya. Ni Allah kata ni. Ni saya tekankan malam ni, tuan-tuan. Tak nampak kita kuasa Allah kat situ. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah ulang lagi sekali. Min anfusikum azwaja. Daripada diri kamu, isteri kamu. Sebab itu sesiapa yang mengkhianati isterinya, samalah dia mengkhianati dirinya. Menzalimi dirinya. Sebab tu hidup tak tenang orang yang zalim pada isteri ni. Tak tenang hidup dah. Sebab dia zalim diri sendiri. Nampak? Jadi bayangkan, seorang isteri itu daripada lelaki. Seorang lelaki. Kalau cerita lelaki pula, kelahiran. Bagi kita ni dari kelahiran bagaimana? Itulah ibu, rahim ibu. Maka Allah buat cantik. Seorang lelaki tidak boleh sombong sebab dia lahir dari ibu. Maka dia akan kena muliakan ibu dan juga perempuan. Okey, ibu tadi dah nampak ranking tinggi dah sebab melahirkan. Tetapi ibu datang daripada suami. Dia circle. Lepas sekali, tak ada siapa yang awal. Tak ada. Yang awal itu Allah. Huwa awal wal akhir. Dialah yang awal, tiada permulaan. Kita ada permulaan. Jadi, kenapa kita nak menampakkan diri sedangkan kita tiada kita ini yang mana asalnya tiada?
Tak boleh, circle dia macam tu. Isteri daripada laki, laki pada ibu, ibu pada suami, suami pula circle balik. Suami daripada ibu, ibu daripada suami, dia circle macam tu. Sebab Allah nak tunjukkan, itu sebab tu Allah kata bertakwalah. Kan ayatnya setelah itu wattaqullah. Takwalah, takutlah kepada Allah, jangan takut kat isteri. Jangan takut kat anak. Seorang ibu jangan takutlah dengan anak. Seorang isteri, suami jangan takutlah dengan suami. Allah kata ittaqullah. Takutlah kepada Allah yang menjadikan kamu. Takut kepada Allah, nampak sifat Allah Rahim. Allah kalau tak ada rahim itu, tak adalah kandungan, tak adalah kelahiran. Seorang ibu bukan dibangga-banggakan dengan keibuannya. Ibu itu mulia kerana membawa sifat Allah. Sebab tu ibu-ibu kena jadi ibu yang misali, ibu yang baik. Sebab apa? Sebab bawa sifat Allah. Mana boleh ibu main-main, tuan-tuan? Mana boleh ibu sekadar-sekadar, sebab padanya itu tak ada lagi pergi ke doktoran, tuan-tuan. Mana-mana spesialis ke, doktor ke, internasional ke, government ke, pergilah. Dia tak ubah nama, dia tetap Rahim. Tanya doktor. Rahim? Rahim katanya. Dia sebutlah Rahim. Dia sebut Rahim juga. Nampak? Ataupun disebut kandungan, tapi dalam word itu, dalam biologinya, Rahim. Pusinglah mana pun. Yang memuliakan seorang wanita itu adalah bukan suaminya, tapi Allah. Sebab pada wanita itu kelahiran. Kelahiran, tuan-tuan. Allah yang muliakan dengan Allah meletakkan sifat ni. Ni menyatakan, tuan-tuan. Jadi ibu-ibu jangan main-main. Sebab itulah ibu-ibu ini doanya mustajab pula. Sebab tu ibu kalau suami isteri jangan duk lebih-lebih, sebab laki ni milik ibunya. Tak boleh cerita banyak. Abangkan apa? Kalau tak ada aku, tak ada kamu, katanya. Ya bang. Isteri yang cerdik, yang solehah, pasti akan merapatkan hubungan suami dengan ibunya. Walaupun laki itu kadang-kadang laki ni satu hal juga ni. Dia nak rapat dengan ibu dia berfikir-fikir. Tapi kalau nak rapat dengan isteri dia, tak payah fikir. Macam-macam cara. 1001 cara dia nak rapat. Dah suka. Tapi kalau dengan ibu ni, macam-macam cara alasan nak jauh. Ni masalah ni. Sebab tak boleh. Dan isteri pula memandangkan dia juga ibu kepada anak. Dia kena cari jalan. Macam mana aku nak rapat dengan laki aku dengan mak dia ni? Macam mana nak cari jalan? Jalannya dia pun rapat dengan mak mertua. Nak rapat dengan mak mertua sebenarnya nak rapatkan suami, bukan nak cerita hal suami. Ini rapat dengan mak mertua, dia orang kata dia kona leper bagi zas. Mak nak tahu anak mak tu macam mana perangai. Ya Rabbi, tepuk dahi mak dengar dia. Bengkak-bengkak telinga dengar. Komen anak dia. Padahal nak rapat dengan mak tu supaya mak ni mungkin dapatlah merasakan kehadiran anak lelakinya. Lepas tu bila rapat dengan mak, si lelaki pun rapat betul si aku dengan mak aku ni. Dia terpanggil tanggungjawab. Tak apa, biar abang yang buat. Datang kesedaran. Dah tak ada ibu tak ada ibu mertua, tak ada cerita, tak apa. Tak ada masalah. Ini nak bagi tahu kejadian. Cerita. Kan ada, tak ada ustaz, ibu mertua pun tak ada. Saya rasa nak cari ibu mertua barulah. Allah. Situ kadang kan. Dah tak ada nak buat macam mana? Dah tak ada. Jadilah pula kita keturunannya. Kitalah pula yang membawa pula sifat ibu itu. Kalau kamu sebagai perempuan, kamu jadi ibu yang baik. Ibu dah tak ada dah. Jadilah kamu ibu yang baik pula. Supaya ibu yang dah pergi meninggalkan kita mendapat sahamnya juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya, itu contoh. Maksudnya nak rapatkan suami dengan ibunya. Sepatutnya tak payahlah lelaki sendiri boleh buat kerja ni. Tapi saya nak bagi contoh. Seorang isteri dia ambil jalan untuk merapatkan ibunya, merapatkan suami dengan ibunya. Yang mana itu mak mertuanya. Lalu dia mengambil langkah mudah dengan dia yang rapat dengan ibu mertuanya. Dengan harapan supaya suami dia nampak. Sebab ada ramai saya jumpa begitu. Kadang-kadang lelaki ni tak rapat dengan mak dia. Nak buat macam mana?
perangai lelaki. Nampak? Hmm. Hmm. Tuan saya untuk orang yang bergelar isteri tadi kuliah mengatakan wanita jangan sekali mengatakan pada suami dari saya melayan awak berbuat baik saya baca Quran. Dan itu yang utama. Sebab apa? Bukan sekadar itu saja, Puan Umilin. Anda sedar tak anda dari diri suami? Itu sebenarnya. Kalau nak cari alasan, nak alasan apa? Ini kena sedar. Kena sedar dari diri suami. Seorang suami pula dari diri ibu. Sebab itu bila dari diri, datangnya dosa derhaka, tuan-tuan. Sebab tu beza, derhaka ni hanya duduk pada yang melahirkan, yang jadi. Contoh, Ustaz, kenapa anak derhaka ni dia tak jatuh pada isteri? Ni begini sebelum saya sambung sikit. Ya begini, ni isu-isu isteri ni kena ambil perhatian. Isteri. Jadi saya cerita pula. Ini contoh ni bukan cerita rumah tangga ni, nak ambil mudah faham sifat ni. Kan saya kena ulang ni banyak kali. Kan mana-mana yang baru dengar, Ustaz cerita rumah tangga ni, aku bukan isteri lagi ni. Dah tak faham kat situ pula. Kita nak cerita contoh. Okey. Isteri. Bila kata isteri ada suami lah. Derhaka ni duduk kat mana? Dia ada ibu. Ibu dia. Nampak? Kat sini kadang-kadang isteri ni dia samakan suami dengan ibu ni sama. Sampai kadang-kadang bergaduh dengan suami ni kerana ibu. Patut dia tak boleh lah buat perbandingan sepatutnya. Ibu yang faham pula taklah buat isteri tu bersalah. Ni saya bagi tahu. Derhaka duduk kat sini. Ustaz, kenapa pula derhaka saya duduk kat suami sedangkan ibu yang melahirkan saya? Derhaka suami duduk kat ibu. Ni kat sini pula. Derhaka suami duduk kat ibu. Derhaka isteri duduk kat suami. Kenapa? Soalan. Bukan cerita buat aku mengaji ni. Kenapa? Soalan ni dulu. Kalau anda tahu yang ni kenapa, anda tak akan keluar cerita-cerita nak lebihkan mak lah, nak memetua lah, nak baca Quran lebih baik daripada duduk layan awak lah. Kenapa? Ini nak cerita sifat ni. Anda tahu yang ini, insya-Allah selesai masalah. Selesai masalah. Ni, rujukan kita surah An-Nisa ayat 1 ni. Dan sebab tu kalau meninggal seorang suami ataupun meninggal tak apa, dia akan balik kepada rahim. Rahimahullah, Allah rahmati. Kembali ke rahmatullah, rahmah. Tu meninggal. Tapi ceritanya bab derhaka ni kat mana? Sebab kenapa derhaka suami pada ibu? Kenapa tak ada suami derhaka pada isteri? Kenapa isteri pula derhaka duduk kat suami? Kenapa tak ada istilah derhaka pada ibu dia? Ni ibu ni saya rujuk ni maknanya kalau suami ini ibu mertua lah. Saya buat kat sini kan faham ibu mertua pula. Tak ada. Ni ibu suami. Bagi faham. Kenapa tak ada derhaka pada ibu mertua? Okey. Abang derhaka dengan mak saya. Nanti dulu. Berdosa je derhaka ni. Ni aku cerita dia derhaka ni. Dosa-dosa yang Allah bagi cash and carry kat dunia dah kena orang derhaka. Jangan main. Okey. Ini ibu dia. Ini ibu suami. Derhaka kat sini. Ni kena faham ni. Sebab satu je alasan dia. Transfer dulu kat ibu, tak apa. Dengar tu kenapa. Ni Lestari Tami ni. Kenapa derhaka kat suami? Kalau nak baik, sebab tu kalau isteri sedekah, utama bukan kat ibu dia, dekat suami. Ini yang sedekah tau. Sebab isteri tak ada wajib. Isteri tak ada wajib buat duit. Anda tak ada kewajipan pegang duit. Jadi bila tak ada kewajipan, yang anda buat tu sunat. Harus dulu. Tak ada wajib bagi mak duit. Tak ada hukum wajib seorang isteri bagi mak duit. Tak ada.
Sebab dia tak tertakluk hukum nafkah. Sebab isteri ditanggung, bukan menanggung. Tapi nak buat-buatlah, buat baik. Tapi nak cerita dia. Nak cerita dia. Sebab kat sini tuan-tuan. Sebab tu kebaikan dia akan bubuh dekat suami. Kenapa baik dia bubuh kat suami semua ni? Kalau pula suami baik bubuh dekat ibu dia. Anda buatlah kebaikan yang macam mana pun selagi anda tidak meletakkan kebaikan pada ibu, kebaikan anda yang tergantung. Sama dengan isteri. Anda bagilah 1 juta kat ibu anda, tapi dengan suami anda tak selesai, tergantung. Kenapa Ustaz? Confuse ni. Kenapa? Sebab kalau sebut isteri dijadikan, anda tak boleh bayar pahala jadi tadi. Nah, kewujudan isteri, kewujudan isteri dari diri suami. Nah, kalau sebut Rahman, ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dulu baru Rahim. Rahman itu rahmat, dengan rahmat Allah lah maka terjadinya seluruh alam. Maka kalau sebut isteri, kewujudan anda itu dosa ataupun pahala yang tak terbayar. Sebab itu seorang suami pula, anda dilahirkan daripada ibu. Lain pula. Ni lahir. Maksudnya, kalau isteri dengan suami, kewujudan. Kalau tak adalah wujud isteri ni, anda tak berpeluang jadi ibu. Tak ada pun title ibu tu pun. Okay? Dan juga ada isteri yang Allah takdirkan tak ada anak, tak jadi ibu pun. Dia isteri je. Dia tak ada jadi, dia tak ada anak. Sebab ada tak ada ni bukannya atas manusia. Ada tak ada atas Allah. Sebab rahim. Maka je isteri je lah. Jadi nak bagi tahu, kewujudan itu adalah satu anugerah yang paling besar. Wahai para isteri. Nampak tidak? Bukan dahaka pada anak lagi, dahaka pada suami terus. Tuan Syed. Sebab apa? Sebab melakukan kejahatan. Begitu. Tapi kalau kita lihat begini, isteri kewujudan daripada suami. Suami dilahirkan daripada ibu. Rahim. Sebab tu derhaka hanya pada yang dilahirkan dan dijadikan. Itu saja. Itu derhaka. Jelas kat situ. Jadi, tak berbayar. Walaupun perangai suami itu, Ya Rabbi, perangai, Ya Allah. Kan? Tapi itulah. Sama juga dengan ibu. Walaupun seorang ibu Allah takdirkan, dia katalah bukan Islam. Lahirnya seorang anak yang Islam. Ini bukan katanya. Kita tidak boleh buat berburuk, buat perangai dengan ibu yang bukan Islam. Tak boleh juga. Tak boleh. Haram. Sebab apa? Sebab dia melahirkan kamu. Katalah si anak lelaki ni, ibu ni, dilahirkan anak ni lelaki, dan lelaki ni tak duduk dengan ibu ni. Dia duduk dengan mak angkat contoh. Mak lain. Tetap ibu tu yang utama. Walaupun mak yang menjaga tu. Tu dia panggil ibu. Sebab melahirkan sekali, dia lahir dan tak nak jaga. Itu dia akan jawab dengan Allah lah. Tapi anak ni, tugas dia walaupun sekali dia jumpa. Tapi kerana dia lahir daripada seorang ibu, anak yang mengaji, yang ada Allah, yang nampak Allah, pasti dia tidak akan berbuat zalim dengan ibunya sendiri. Sebab di situ duduknya rahim, bermulanya kehidupan, bermulanya ilmu. Itu dia panggil ummi. Sebab tu wahai lelaki, siapa yang rapat, yang dekat, yang mana menjaga hubungan dengan ibu dia, itu Allah anugerahkan pelbagai hikmah yang besar. Wahai para isteri, barang siapa yang rapat dengan suaminya, dia sungguh-sungguh jaga, anda akan dianugerahkan rahmat yang besar. Tapi ini iblis tak suka. Iblis tak suka. Iblis akan melihat kekurangan. Dia akan mengajar. Ini berbalik pada perbincangan kita. Jadi saya kena tolong suami dulu baru ibu Ustaz. Tapi anak saya dari nikah ikut ibu saya Ustaz. Suami sekarang tak mampu lagi bagi nafkah isteri. Dan saya tolong suami bagi duit belanja. Itu keadaan yang berlaku selepas tu puan. Itu anda kena atur baik-baik lah. Anda kena atur baik-baik lah. Ini saya cerita benda yang tak ada isu. Faham? Dah ada isu ni lain cerita. Isteri yang dah bekerja,
isteri dah ada duit, dah biasa tolong suami, itu dah ada isu. Sekarang ni saya nak cerita asal diri. Jelas? Bila asal diri, renung balik dalam. Ya Allah, kenapa aku tak fikir benda ni daripada awal? Sekarang dah terbelit masalah ni. Kalau fikir dari awal kan senang. Tapi tak terfikir dari awal. Terfikirnya nak sara diri. Sara diri, sara orang. Lepas tu, tak tersara. Nampak? Jadi maknanya, kalau kita rujuk, kalau kita lihat, ini nampak iblis, tuan-tuan. Berbalik kepada sepatutnya seorang suami. Simple ya. Kita habis kepada menyatakan sifat. Iblis, tuan-tuan. Kita buat kesimpulan ringkas, cuba lihat. Dah panjang-panjang cerita ni. Iblis, dia tengok Nabi Adam AS dengan apa? Dengan buruk. Iblis dia tengok Nabi Adam AS dengan buruk. Dia pandang buruk sebab ini ketaatan. Ini taat. Sebab waktu itu Iblis diuji taat dengan manusia. Dan Iblis bukan tak beramal. Macam kata tadi yang Puan Umilin kata, mengaji ceramah dengan Ustaz Asmak cerita. Ustaz Asmak kata janganlah mengaji lah macam mana pun kalau tak dengan suami lah, habislah tak ini. Macam tu lah. Kan? Sama Iblis. Iblis beramal lah. Nak kata amalan, hebat lagi Iblis. Amalan tinggi. Tapi ujian taat, dia gagal. Wa yasqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Okay. Dan Iblis akan buat benda yang sama. Sepatutnya lihat kekuasaan Allah. Iblis gagal melihat kuasa Allah pada Adam alaihissalam. Malaikat nampak. Malaikat Allah buka hijab. Iblis tertutup. Dia nampak tanah, kejadian api, buruk, Nabi Adam rendah. Dia nampak itu. Dia tak nampak yang bahawa Allah jadikan Nabi Adam AS. Dia tak nampak kewujudan Adam AS itu menyatakan kuasa Allah. Sebab Allah menyadikan di saat Allah bagi tahu kepada semua kejadian. Dan sepatutnya Iblis kena appreciate Adam AS. Tetapi waktu itu dengan sifatnya yang nampak diri ni, dia nampak keburukan, dia tak nampak kekuasaan. Maka begitulah seorang isteri melihat suami. Iblis akan menanamkan berjuta keburukan kepada suami. Dia tengok suami, apatah lagi perangai suami pun memang buruk. Combo pack. Combo pack. Kalau suami ni baik, 100% baik, semua baik, tiba-tiba suami nak kahwin lagi. Memang semua buruk nampak kat suami. Simple je. Kat situlah nampak daripada pakai kopiah ke, tak pakai ke, abang pembohong, abang penipu. Itu je. Keluar dari semua statement. Sebab tu saya suka sentuh bab kahwin lagi. Sebab senang. Suami saya baik, baik sungguh. Tunggu dia ada seorang lagi. Kamu boleh cakap suami kamu baik? Kalau boleh cakap, kamu betul-betul baik. Suami betul-betul baik. Tapi kalau tak cakap, baik-baiklah. Baik-baiklah. Nanti kan jadi langsui di siang hari. Dia nampak buruk suami ni. Sebab tu ujian rumah tangga besar. Iblis bagi pangkat besar. Siapa boleh buat isteri tengok suami buruk. Sedangkan ini dosa dia besar. Deraka. Buruk suami ni tak payah nampak. Memang nampak dah. Ini dah lah nampak buruk. Dia buruk kan. Ya Allah. Tuan-tuan. Ini yang berlaku. Nanti lo jangan kata kita nak bantai isteri dia. Suami kena sekejap lagi. Sabar. Suami kena libas lagi. Saya pun suami juga. Ini saya nak bagi tahu. Kita jangan salah bermusuh. Jangan musuhkan suami. Iblis ni. Wahai para isteri. Anda telah ditutup. Tutup sedangkan patut tengok suami ni dengan kuasa Allah kan. Anda lahir, anda dijadikan dari suami. Patutnya nampak kuasa Allah. Tapi anda tak nampak, tertutup. Aku boleh hidup sendirilah. Aku boleh diri sendirilah. Tanpa suami aku boleh hidup lah. Oh, datang sombong dia keluar. Sombong keluar semua. Dia tak tahu kamu jadi dari diri suami. Ini yang kena hati-hati. Kuasa Allah tertutup rapat. Sebab tu suami
Itu kejadian. Patutnya nampak Ar-Rahman Rahim. Ya Rahim. Rahman. Ya Allah, nampak kuasa Allah ni. Allah jadikan aku daripada diri suami. Ya Allah, patutnya. Tapi tertutup. Satu. Kedua, bagaimana suami boleh pandang buruk pada isteri pula? Tak cukup. Suami pun dipandang buruk pada isteri. Dia pandang buruk pada isteri. Nak tahu dia pandang buruk pada isteri? Dia pandang buruk pada mak dia. Suami dia tengok buruk pada mak dia. Tak, nak tahu tengok buruk pada mak dia. Tunggu mak dia tegur isteri dia. Tengok sehari. Dia tengok mak dia semacam dia. Lagi. Dia pandang mak dia lebih-lebih. Mak ni masuk campur rumah tangga saya. Laki kan, dia ingat dia anak jantan kat ni. Dia geti semua benda. Dia tengok mak dia ni tuan-tuan. Tengok macam ada tak ada je. Sebab apa? Sibuk cari duit, sibuk ke sana, sibuk urus bisnes, sibuk urus itu. Dia nampak mak ni satu beban bagi dia. Kadang-kadang mak datang, mula. Dia mula. Tapi kalau isteri, mula. Tapi bila dia tak nampak mak dia yang rahim ni, lahir ni, tak nampak kuasa Allah. Tak nampak suami terhijab tengok rahim. Tengok ibu yang membawa rahim ni, dia pandang macam satu, nak jaga anak lagi, mak lagi. Dah lah tak wajib lah saya nak sara mak ni. Saya sara isteri saya, anak-anak saya. Mak ni tak wajib. Dia berhukum. Habis tuan-tuan. Habis. Sebab itu, kena muliakan balik. Cara kita nak mengaji dalam bab menyatakan sifat Allah ni, mak siapa pula? Mak suami lah. Puan Aliza Talib, suami ni duk cerita tadi. Ni duk tengah cerita bab kejadian ni. Kenapa suami duk pandang mak mertua buruk? Tengoklah dengan mak dia macam mana. Sama je. 2 kali 5 je. Kalau dia muliakan mak dia sungguh-sungguh mengaji, dia takkan hina mak mertua. Takkan timbul isu ni. Mana-mana yang duk nak hina-hina tengok mak mertua pandang sebelah mata, dengan mak nampak macam anak mak, tapi tak ada arah sebenarnya. Tak mahu cakap. Tapi saya nak bagi tahu agenda iblis. Ini ujian hebat. Sebab tu ramai orang ada masalah benda ni. Sebab terhijab kuasa Allah. Terhijab kuasa Allah. Isu mak mertua ni isu besar. Suami tak ngam dengan mak mertua. Sebab apa? Sebab dengan mak dia pun tak ngam. Ngam ustaz, dia lebihkan mak dia. Lebihkan mak dia apa? Tak lebih. Orang yang betul lebihkan mak ni, dia takkan merosakkan mak dia. Lestari Tami, ya Allah ustaz, suami dulu dengan mak dia macam mana? Bekas suami dulu macam mana? Lestari Tami. Suami dulu saya nak tanya, suami dulu tu dengan mak macam mana? Bukan kata kamu yang bagi izin, mak bagi izin tak? Kadang-kadang isteri ni duk nampak dia je, isteri pertama bagi izin. Tapi memanglah bukan senang nak isteri pertama nak bagi izin. Tapi nak cerita, mak. Suami tak bagi. Sebab memang jenis tak baik dua-dua. Sama je. Tapi nak macam mana? Tapi mak mertua yang seorang macam mana? Siapa suruh biarkan mak mertua? Saya duk cakap, dia memandang mak dia sendiri pun hina. Apatah lagi dia pandang mak mertua dia mulia. Dia pandang mak dia macam mana? Mak dah tak ada ustaz. Mak tak ada, mak mana? Mak suami dulu. Saya nak tanya mak suami dulu. Kawan-kawan dah memang mak dah tak ada ke macam mana? Puan Lestari Tami. Saya nak tanya habis-habis. Masa lahir kahwin-kahwin, mula kahwin tu, macam mana? Suami tu macam mana? Berdua ni macam mana? Adakah suami tu, yang sebelum kamu berpoligami tu, macam mana hubungan dengan mak macam mana? Keduk-kaluk menjaga dua-dua kelang kabut ni. Kalau dua-dua merajuk anak kahwin 3, mak gimana? Mak. Mak lagi awal-awal dah tak ada ke macam mana? Kalau mak dah tak ada, adik-beradik mak jaga tak? Pergi tak? Lahir-lahir dah tak ada. Mak pah lahir-lahir dah tak ada. Masuklah kahwin-kahwin suami dah tak ada. Bila dah tak ada tu, dia buat apa dengan? Ada tak dia bercerita tentang mak dia dulu macam mana? Ada tak kenangan dia cerita?
mak ni belajar, ada tak? Ke dia diam terus? Dah meninggal, dah lah, habis lah. Tutup cerita lah. Sebab tu benda ni, jangan kita tengok yang buruk terjadi. Ya. Okey? Sebab tu saya timbul ni, kita nak menyatakan sifat Allah. Kita terhalang dengan makhluk. Ini jadi masalah. Kalau suami dah meninggal, tak ada kewajipan nak rapat dengan mak mertua dah. Tak ada kewajipan. Ni time suami tengah ada. Tujuan tak putus tu sebab jikalau ada anak, jadi nak jumpa mak mertua, nak jumpa cucu ke apa ke, kabis kalau cucu boleh pergi sendiri, pergi je lah. Dah tak ada dah kewajipan mak mertua nak jumpa mak, dah tak ada kewajipan dah. Sedangkan isteri kewajipan suami saja. Ha? Ustaz, ibu saya Azil Shah. Ustaz, ibu saya memang dah meninggal dunia bila saya kahwin. Suami memang, ibu saya tu mana ibu mertua, ibu perempuan lah. Ibu suami ada. Ini Lestari ni mak tiri 9 bulan, ayah meninggal selepas sebulan akad. Tu soalan tergantung, tiba-tiba keluar cerita tu. Yang tadi Lestari Tami tadi. Bak cerita macam ni lah. Ni kalau saya cerita ni, semua nampak masalah. Betul tak? Tak nampak Allah. Ni yang masalahnya. Anda ingat nak ngaji tentang Allah, buka kitab. Allah, sifat Allah, okey. Allah wujud, Allah berkuasa, okey. Kalau macam tu lah, saya rasa selesai masalah kan? Tak nampak. Ibu mertua ada Ustaz Hazil Shah. Jadi, ibu mertua ada. Yang bertanya ni, laki ke perempuan? Hazil Shah ni, laki lah. Ibu mertua ada. Ibu suami di Madura. Ibu suami di Madura. Terus, kalau di Madura bagaimana? Senang macam ni. Nampak tak? Dia cerita macam ni kan? Dia keluar macam-macam cerita kan? Mak sayang katanya dia pun kahwin cerai Ustaz. Isteri pertama tak nak ni. Itu cerita. Sekarang ni, nampak tak? Distraction, nampak tak? Terang-terang depan-depan Allah tunjuk. Kita nak cerita tentang apa ni sebenarnya? Nak cerita tentang masalah kehidupan ke nak cerita tentang kuasa Allah? Ibu mertua tu ibu suami saya. Jadi nak berat sebelah, mana ibu mertua lah. Ibu mertua, mana mak suami ada lagi. Jadi suami berat sebelah. Jadi sekarang ni isteri tak senang sebab suami berat dengan mak. Macam tu. Dan mak mertua, mak sendiri dah tak ada kan? Tak silap saya tadi baca. Sekarang ni, suami-suami yang cerita berat dekat mak ada masalah. Itu problem tu. Orang yang berat dengan mak, betul-betul jaga mak, tak ada masalah. Maka dia tidak boleh dengar satu cerita, saya tak boleh, suami berat mak, berat macam mana? Berat nanang ke apa? Berat nanang. Berat macam mana tu? Okey, kena faham. Cerita tentang kuasa Allah. Bila cerita tentang kuasa Allah, saya cerita tadi tentang kejadian manusia. Kejadian manusia. Bila saya cerita-cerita tentang kejadian manusia, bila rujuk kepada perbahasan lelaki perempuan, Adam dan Hawa, maka datanglah penyataan sifatnya. Allah menyatakan kekuasaannya melalui Adam AS. Allah jadikan manusia ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk menyatakan kuasa Allah. Itu jadinya khalifah. Allah titipkan wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya pada Nabi Adam AS ini ada sifat-sifat kuasa Allah. Okey. Pada Hawa,
itu Allah jadikan dari diri yang satu. Sebab sifat itu telah ada pada Adam AS. Kemudian Allah jadikan dari diri yang satu. Maka sifat latif, sifat rahim tu ada pada Hawa sebenarnya. Dua-dua menyatakan kuasa Allah. Cuma saya nak bagi tahu malam ni keutamaan. Keutamaan. Puan Syabnia Mas'udi bukan kata tak rugi. Orang beriman takkan rugi. Bukan cerita pasal mak mertua je. Orang beriman takkan rugi kalau buat baik dengan siapa pun. Ceritanya sekarang ni ada keluarga bermasalah. Faham? Bila keluarga masalah tu jadinya tak rugi pun awak buat baik dengan mak mertua lah. Tu cerita masalah lah tu. Bila masalah dia jadi macam tu lah. Orang beriman dia tak ada masalah. Dia tahu urusan dia yang mana wajib, yang mana utama. Sepatutnya dia tak ada isu macam tu. Okay? Jadi bila sebut tentang rumah tangga, dia akan keluar masalah. Sebab apa? Tidak didasari dengan iman. Sebab tak nampak Allah. Tengok. Sebelum ni cerita rumah tangga, mana ada cerita tentang ni? Sibuk cerita tentang suami tak adil, suami tak baik dengan mak mertua, isteri lah tak baik gini. Ada cerita pada suami, cerita tentang kuasa Allah. Saya tak nampak kuasa Allah, Ustaz. Macam Allah buat silap, dia salah hantar orang. Sudah. Macam ingatkan lelaki kiriman Tuhan, ni macam bukan dari Tuhan ni kata. Sudah. Dia tak cerita. Sekarang ni macam mana pun keadaan seseorang itu, seteruk mana pun keadaan dia tu, dia tidak boleh lari daripada tujuan penceritaan. Tujuan kejadian. Nampak? Ustaz, macam mana sekiranya menantu sang gebruk tak ada mertuanya sehingga ni jadi masalah dah ni. Tuan Samsul, inilah masalah yang tadi dari awal tadi tu. Sebab apa? Sebab apa masalah tu timbul? Ni kena scroll balik awal. Mana tadi? Ni. Bila ni dia. Bila dia tak tahu diri dia itu untuk apa? Bila diri dia bermasalah, maka masalah sangka buruk mak mertua lah, tak baik dengan mak lah. Sekarang ni saya bawa balik diri tu. Diri ni bila kita renung balik kejadian, dari diri yang satu. Aku ni dari siapa? Kalau diri satu, dari mana kita datang? Allah. Bila dari Allah, kita nak tengok kuasa Allah lah sekarang ni. Sekarang kita nak belajar, tapi antara jadi masalah sekarang ni tuan-tuan. Ni dah 11.30 dah habis dah ni. Apa nanti kita sambung. Jadi masalah sekarang, bila kita sebut tentang Allah, kita akan terkait dengan masalah. Ni. Ini cabaran. Ini cabaran kita. Masalah ni kita akan tengok terkait pada makhluk. Bila sebut tentang Allah, kita nak tengok tentang kuasa. Tapi sebab manakah kita sedang bermasalah, kita nak selesaikan masalah yang sedang berlaku. Alhamdulillah, maknanya okey. Asmah. Tak apa. Bab masalah ni, buat bicara besok saya kata, jangan serik. Yang bertanya, is okay. Tak apa. Anda akan saya akan perhatikan balik yang mana bertanya tu, insyaAllah besok Rabu kan? Rabu je besok. Besok Rabu. Kita akan bicara balik persoalan-persoalan ni. Baik, malam ni mari kita buat kesimpulan. Kita recap balik. Kita buat khulasah balik. Kesimpulannya sekarang begini. Bila sekarang kita nak cerita tentang, kita tajuk dia apa ni? Menyatakan sifat kekuasaan. Diri menyatakan sifat kuasa Allah. Bila diri menyatakan sifat kuasa Allah, pada diri ni ada title isteri. Pada diri ni ada title suami. Jadi suami, isteri, ini apa tujuan? Rujukannya apa cerita ni? Allah nak menyatakan. Allah menyatakan dari diri kamu yang satu. Ni cerita yang smooth dulu ni. Smooth, elok, smooth ni. Jadi Nabi Adam AS. Siti Hawa. Siti Hawa jadi daripada Adam. Jadi maknanya, di situ datanya taat. Sebab dari diri Adam AS itu terjadinya Hawa. Datang taat. Tapi Ustaz, suami saya, tolak tepi siap. Tepi masalah tu siap. Sekarang ni, patutlah tak boleh derhaka dengan suami. Tapi datang ni, syaitan iblis datang ni kan. Saya nak cerita macam tu. Maksudnya, nampak kuasa Allah itu, dari Adam tu boleh ada aku. Dari suami ni boleh ada aku. Masya Allah. Dia patutnya.
Okey. Bila suami ni pula, dia kena tengok mak dia pula. Dia tengok mak, bukan tengok beban. Patutnya tengok rahim ibu. Rahim ibu, Masya Allah. Aku datang dari rahim. Ibu, rahim ibu. Nampak Ar-Rahman Ar-Rahimi. Masya Allah. Jadi aku kena ikram, muliakan ibu. Patutnya begitu. Jadi, memandangkan tidak begitu, maka datanglah masalah tadi. Masalah tadi. Maka di sinilah datangnya persoalan-persoalan yang terjadi, konflik-konflik yang berlaku. Tengok mak, nampak kekuasaan Allah, nampak rahim ibu aku datang dari dia. Ya Allah, kenapa aku? Sepatutnya begitu. Jadi kita nak rungkai satu-satu ni sebenarnya supaya kita nampak asal-usul, kemudian orang-orang tua-tua kata ingat asal-usul. Kan? Baik. Kita ingat asal-usul. Jadi tak apa, nanti kita sambung. Besok kita buat sesi bual bicara balik. Dan mana yang bertanya tadi, besok ada lagi kelas. Kita sambung lagi soalan-soalan tadi tu pada besok insya-Allah. Jadi malam ni kita kena faham satu perkara, diri menyatakan sifat Allah. Dan kita tengok, Masya Allah. Sifat yang besar tu Allah bagi permanen, melahirkan tu. Melahirkan, kemudian Nabi Adam salam tu menjadikan hayun, sifat hidup. Maka dari aku yang mati, dihidupkan dari diri yang satu yang manusia ni. Boleh jadi. Itu kuasa Allah sebenarnya. Nak cerita kuasa Allah. Dia nampak kuasa Allah, Masya Allah. Bagi seorang suami, dia nampak kuasa Allah pada ibunya. Bagi seorang isteri, nampak kuasa Allah pada suaminya. Jadi macam mana kita nak menusuri ataupun bagaimana kita nak react, tindak balas dengan kuasa Allah itu? Adakah kita nak sia-siakan? Di sini kita kena perhalusi satu persatu. Alhamdulillah, insya-Allah saya kira cukup setakat tu dulu. Dia kena fokus tuan-tuan. Sebab itu dalam pengajian ni yang jadi isunya adalah apabila kita memang nak selesaikan masalah kita. Masalah tu diselesaikan bukan dengan diri kita, tapi dengan kefahaman yang Allah berikan. Bila kefahaman tu sampai tuan-tuan, insya-Allah segala persoalan tadi terungkai nanti insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada malam ni. Mohon ampun, mohon maaf di atas apa yang disampaikan mungkin terkurang sana, terlebih kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Jangan serik lagi untuk duduk dalam kelas ni. Kita benar-benar nak merungkai persoalan. Ala-ala mengaji biar sampai putus. Ala-ala mengaji biar sampai jadi, tuan-tuan. Jangan kita duduk dalam kekeliruan kehidupan. Sayang, amalan kita banyak-banyak, kita hancur di kehidupan yang keliru. Hati-hati, jangan. Jangan kita ulang kesilapan iblis. Iblis amalan banyak. Tapi bila dia keliru, tuan-tuan, hancur amalan dia. Begitulah caranya. Baik, insya-Allah kita bertemu besok. Malam besok kita sambung. Yang menonton malam ni, yang bertanya tadi, besok datang hadir lagi. Kita akan rungkai satu persatu insya-Allah dengan izin Allah bantu kita untuk faham. Baik, cukup setakat tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Ila allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.